Thank you. Susulan duluan daripada apa yang disebutkan oleh Dato' Lau. Kita jangan tengok orang je lah. Kita tengok adakah suatu perkara itu mendatangkan kebaikan ataupun keburukan. Tadi Dr. Rizwan ini melangkah setapak ke hadapan apabila membincangkan tentang jenayah. Bukan sekadar melihat jenayah kalau pelakunya itu sama ada kena penjara 20 tahun ke ataupun kena 5 kali ataupun lebih daripada nilai suapan ke apa, bukan dari sudut itu. Dr. Ridwan tekankan masuk neraka ataupun syurga. Tapi yang saya nak bangkitkan bukan setakat pelaku, pemberi dan juga penerima, tapi ada orang yang ketiga. Macam kan cerita tiga segi. Dia cinta sangat ke rasuah. Yang beri rasuah dan yang terima rasuah. Tapi ada pihak ketiga yang mensensasikan. Jadi bukan setakat penerima dan juga pemberi. Orang yang mensensasikan pun rasanya kena masuk neraka juga lah tadi. Kalau tidak ada disensasikan, macam dengan kes yang kita sebut tadi, yang Bangkok, kes pembesar-pembesar negeri, kes pembesar-pembesar negara, kes sport club dan juga sebagainya. Setengah masyarakat ingin melihat kalau di situ diletak menteri so and so digarit kerana baru Dewan Puas Hati. Jadi sementara itu disensasikan, disebarkan berita, tambahlah sekarang ada Twitter, Facebook dan juga sebagainya. So, komen Dr. Ridwan. Baik, Tuan Pengusi, beza pemikiran negara maju dengan negara sedang membangun. Kalau kita tengok bagaimana parti Demokrat dan Republikan berdebat, ataupun antara Labour Party dan Conservative Party berdebat di UK, dia cukup berbeza dengan cara kita berdebat. Ya, ini masalah. Maknanya hari ini kita masih lagi gagal nak membangun minda kita supaya melihat sesuatu itu dengan rasional, dengan baik, dan dengan ada jiwa God theory. Itu lebih jauh lagi lah. Rasa takut kepada Tuhan. Ya, hari ini seolah-olah kita ingin bercakap kadang-kadang, ya, rasuah ni pun salah satu punca sebab dia tak nampak Tuhan. Ya, jadi saya nak bagi contoh supaya dia nampak. Ni ya, contoh begini. Sebab rasuah ini diambil, ni cerita sikit, berapa minit berfungsi apa tu. Supaya saya rasa orang Melayu daripada satu segi dia berjaya menanamkan satu pendidikan yang baik kepada anak-anak dia, sehingga babi itu, ni babi, cerita babi, dilihat sebagai seekor binatang, bukan saja dia haram dimakan, dengan babi-babi pun dibenci. Itu tak betul. Sebab babi itu tidak boleh dihina dari segi dia sebagai babi. Jadi orang lain dia berjaya mendidik supaya kita haram makan babi itu dengan babi-babi. Tengok sekali pun dia tak mahu. Kenapa tidak rasuah? Kalau diberi pilihan antara makan babi dengan makan rasuah, ini kena bagi tahu. Makan rasuah clear dalam hadis, bagi, terima, dua-dua masuk. Antara itu lebih kurang sama ya. Apa tu? Yang mensensasinya lebih kurang. Saya disebutkan dalam soal ini. Dua jenis binatang ni, dua-dua haram. Bukan, makan babi haram, makan rasuah haram. Kalau tidak ada pilihan, mana yang perlu dipilih? Ini salah. Makan riba. Riba ini hukum dia sampai boleh diperangi. Saya tidak jumpa dalam Quran makan babi itu boleh diperangi. Jadi antara makan babi, makan rasuah dengan makan interest riba,
lebih baik makan babi. Makan babi hanya melibatkan seorang manusia yang makan. Jadi only you and God. Menterkedarah rasuah dan riba. It's not only you. Dia cycle dia tu jauh. Yang bagi, yang terima, and then you beli makan, anak makan. Sama juga tu. Dengan sebab itu, saya nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, soal inilah yang sepatutnya kita cari dalam penyelesaian. Bincang supaya orang nampak jijiknya rasuah itu lebih besar daripada jijiknya babi. Sekarang ni kalau saya tanya orang Melayu ni, babi belaka yang huduh ni, rasuah tak huduh. Dan sebab itu dia ambil kerja ni. Ini masalah masyarakat kita. Dengan sebab itu gagal memahami antara haram dengan haram, mana lebih haram. Ini punca rasuah. Dua-dua haram, mana lebih haram. Itu orang kita kena faham supaya dia tahu bezakan mana dia baik, mana dia buruk. Soalan tadi apa kamu? Sensasi rasuah. Sensasi ini kerja kita. Saya kadang-kadang minta maaf tuan-tuan dan puan-puan sekalian dalam soal ini. Contoh. Sekarang ini kes masih berjalan. Kita tidak tahu SPRM itu salah. Kalau SPRM itu salah dari segi prosedur, bahas prosedur itu jangan berarap dulu. Bukan? Hari ini masalah dia sekarang ni dalam siasatan. Ponti itu pun tak datang lagi. Dia nak datang on the 18th of July, I think, right? And then we already, if you refer to the news last week, especially the website yang tak perlu saya sebutlah, yang selalu serang saya tu, itulah dia ni. Bituan MI, MK, MT. Kalau you tengok website ni, Bituan T ni sedikit pun tak ada baik. Semuanya buruk. Bodoh sangat ke muka saya ni. Ini memang dia. Hari ini yang sensasikan ini, tuan-tuan sekalian. Hari ini seolah-olah kita nak menceritakan pada dunia, kita nak jadi hakim. Benda belum dijatuhkan hukuman, kita nak apa itu nak berikan keputusan. Dan belum apa-apa lagi. Sekarang ni kita persediaan sedang dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk berarah pada sains ini dan sebagainya. Saya cukup yakin ditakdirkan nanti keputusannya tidak memihak kepada mana-mana, dia akan cakap juga. Akhirnya, kerja kita ni tak ada kerja lain. Esok saya bimbang macam ni je. SPRM buat kerja dia masuk syurga. Yang tak buat di pondok cakap banyak-banyak, kita teruk-teruk, hak tu yang jumpa kat neraka. Tapi kita tak mahu lagi ni apa tu kan. Saya dari segi saya sendiri, kita bagikan mereka buat kerja dulu, biar kita SPRM, biar tertentu buat kerja dia. Dah tengok nanti keputusannya kita bincang balik, dan jangan jatuh hukum sebelum perkara itu diputuskan ke musim. Okey, terima kasih tuan-tuan. Saya nak kembali pada Cik. Rasanya dalam masyarakat kita